أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آبائنا وأمهاتنا ودعاتنا ولأحساب ساسنا ومشايخنا ومشايخنا الأرواح المسلمين والمسلمات ثم إلى روح أقول إن شاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan jemaah dia dan sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ini kita dapat bertemu lagi dalam pengajian kitab Tanbihul Ghafilin ini. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulubihi fid dharain amin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 18 hingga 20 yang berkaitan dengan tajuk kitab ini, bab yang pertama berkaitan dengan ikhlas ataupun diterjemah sebagai bersih hati. Ataupun ikhlas ini kita lepas, ikhlas lepas ke di mana kita buang najis, kita lepas kita tak fikir dah, kita sedekah tu kita lepas, kita tak fikir banyak mana pahala pada siapa, kita tak fikir dah. Itu maknanya ikhlas, lepas. Kita tidak fikir apa yang berlaku, kita tidak ungkit, kita tidak kecuali minta mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ada pada perkataan akhlasa yakhlusu, ikhlas. Akhlasa maknanya kita lepaskan ataupun dari segi bahasa lah, dari segi istilah je ikhlas, bersih hati, suci hati. Dan kalau dalam tulisan-tulisan Buya Hamka tu seperti mana kain putih, kan? Kain putih itulah ikhlasnya. Tak ada calit apa pun, hitam ke hijau ke biru ke merah ke dan sebagainya, kain putih. Itulah ikhlas. Kalau kita ibadah ni kerana Allah, dan sembahyang kerana Allah. Jadi dalam surah Al-Isra ni ayat 18-20 yang mana pengarang Abul As-Samarqand ini menukilkan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasya'a liman nurid. Thumma ja'alna lahum jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura.
Maksudnya mengkana, ya, siapa yang memang dia sungguh-sungguh lah. Dan bila ada perkataan kana ni, memang dia sungguh buat. Dan memang dia memang nak sungguh. Dan kalau Nabi kana nabiyu, kalau adalah hadis bila ada kana an-nabiyu, kana tu memang Nabi buat. Itu perilaku Nabi. Dan sungguh-sungguh yang dibuat. Apa yang didengar, apa yang ditengok oleh para sahabat, dan dalam Sahih Bukhari ke, dalam Sahih Muslim ke, bila ada huruf kana itu memang Nabi, itulah kehidupan harian Nabi. Jadi dalam ayat ini, kana memang orang ini yuridu, memang hendakkan, kan? Sentiasa hendak, tak putus-putus, hari-hari, minggu, kapan masa, kan? Al-ajilah, al-ajilah ni dunia, kan? Benda yang al-ajilah ni asalnya perkataannya ialah segera, kan? Segera ni dunia lah, al-ajilah yang segera. Maknanya nak makan, nak apa lagi, semualah kehidupan ini semua nak cepat, al-ajilah. Apa jawab Allah Ta'ala? Ajjalna, kan? Ain ya, bukan kalau ajalna itu dah lain, kan? Boleh juga tukar ain jadi alif, ajal jadi takjil, kan? Jadi tangguh, kan? Yang ini ajalna, kan? Kami berikan, kami segerakan, kan? Apa yang dia nak tadi itu, lahu baginya, fiha di dalam apa yang ada dalam dunia ini, manasya, apa yang kami kendaki, yang Allah Ta'ala kendaki, kan? Liman nurid, siapa yang mau, kan? Dia nak kaya, Allah Ta'ala bagi kaya. Dia nak perempuan, Allah Ta'ala bagi dia perempuan. Dia nak kerja, Allah Ta'ala bagi dia kerja, kan? Tak ada yang siapa nak sakit, tak ada. Siapa yang nak sakit, tak ada. Dan nak sembuh ada, nak sihat ada. Nak dunia lagi ada. Jadi dunia ini disilahkan sebagai al-ajilah. Ya, ajjalna. Kalau baca apa, kadang ain dengan alif tu kadang tukar segi apa makhrajnya, kan? Ajal, ain. Kalau a jadi bunyi a, ain dia lain, kan? Beza sebut aja, beza makhraj je, lari makna, kan? Lari makna, Fatihah pun batal. Summa, kemudian ja'alna lahum, kami jadikan baginya, orang yang nak cepat tadi itu, nakkan dunia semata-mata tadi itu, Jahannam, neraka Jahannam, kan? Beri padanya segala macam kekayaan, dan kami masukkannya, ja'alna maknanya berikan, masukkannya ke dalam neraka Jahannam. Apa sifat neraka Jahannam tadi itu? Yaslaha, iaitu, dan yang menyala-nyala, mazmuma, dalam keadaan yang terhina, madhura, yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh, dan tak ada kasih sayang Allah Ta'ala dah, tak ada pertolongan Allah Ta'ala dah, dan tak ada syafaat lagi dah. Kehidupannya nakkan dunia, sampai solat pun tak peduli, solat apa, puasa pun tidak ambil berat lagi dah, dan pakaian ni tidak ambil peduli lagi, dan macam-macam nak dunia. Dunia tak salah, yang salah tu meninggalkan akhirat, mengejar dunia, dan meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Kahwin dunia, isteri dunia, anak dunia, makan dunia, dan itu sampai makan tidak ingat Allah Ta'ala.
Wa man aradal akhirah, dan siapa yang inginkan akhirat. Yang tadi yuridu, yuridu mengguna fi'il mudhari'. Yang ini dia berguna fi'il madhi, arada. Kan? Aradal akhirah. Kan? Kalau dia nakkan dunia tadi tu berterusan nak dunia. Dia memang nakkan dunia. Yang ini dia nak sungguh-sungguh akhirat. Sebab itu Allah Ta'ala letakkan fi'il madhi. Kenapa tak letak fi'il fi'il mudhari' juga? Kan? Itu ada berbeza. Kan? Arada memang sungguh confirm dia nak akhirat ini tadi. Arada yuridu, kan? Sama je hurufnya. Jadi kaya bahasa Arab ni, macam perkataan kasir ya, dengan kausar. Kan? Kasir dengan kausar sama je, kap sin ra, kap sara, kan? Kap sara. Dan cuma ada ya kasir, yang itu kausar waw. Kaf ada, ta ada, ra ada. Kan? Tapi bezanya yang itu waw, yang ni ya. Kasir banyaklah, duit banyak, 100 banyaklah, kan? 1000 banyak, rumah ada 2 banyaklah, rumah satu, kan? Isteri ada 2 3 ramailah, kan? Apa lagi kereta, tapi kausar tak ternilai banyak, kan? Tak ternilai. Itu kolam kausar di dalam syurga, bilik Nabi SAW untuk umatnya yang tak begini nak minumlah tak akan habis. Itu Allah Ta'ala tak letak perkataan kasir juga, kan? Kasir ni di dunia, tapi kausar tu di akhirat besok. Ada kausar dalam ni di dunia, ada surau Al-Kausar lah, dan surau Al-Kausar, jalan Al-Kausar, rumah Al-Kausar. Dan dulu saya pernah dengar ceramah Ustazah Fatimah tu Mesir tu, Ustazah Fatimah yang Arab tu, dia dalam TV dia katalah, dia mungkin dapat daripada guru dia mana, siapa yang sedang menerima dihujani dengan hujan lebat, kan? Hujan lebat ni kita kat rumah, kat office mana, bacalah surah Al-Kausar, kan? InsyaAllah Allah Ta'ala turunkan murahkan rezeki, pertolongan dan sebagainya. Itu saya dengar di ceramah, bila dengar hujan lebat aja, hujan lebat ingat lah, kan? Kita bacalah surah Al-Kausar, pendek, sembahyang kita baca dah, kan? Bila kita ada diberi nikmat hujan lebat tu, Allah baca lagi. Jadi siapa yang nak akhirat, nakkan solat, nakkan zakat, nakkan haji, nakkan apa sebagainya tadi tu, wasa'a, dan dia bersungguh, dia guna fi'il madhi lagi. Kalau orang yang nak dunia ni diguna fi'il mudhari'. Banyak ayat kalau kita perhatikan. Kenapa itulah Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala Maha Mengetahui. Kalau bila fi'il madhi ni dia memang orang confirm, memang dia buat sungguh, kan? Nabi tak kata dalam hadis yakunu, dia kana, kan? Fi'il madhi ni fi'il yang lepas, tuan. Walaupun perkataan lepas, tapi itu bermaksud memang dia buat sungguh-sungguh. Wasa'a, dia bekerja sungguh-sungguh, segera sungguh-sungguh, kan? Sama dalam surah Yasin, yas'a, kan? Bekerja orang Najjar ini untuk membunuh kumpulan orang-orang yang nak membunuh Nabi Musa alaihissalam dalam surah Yasin itu, kan? Jadi yang ini bekerja kerana nak menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Yas'a, bersegera. Yang ini sa'a pun bersegera, tapi segera untuk nak cari akhirat. Solat kata awal waktu lah, itu segeralah, contohlah, kan?
Masuk waktu je, asar ke zuhur ke berhenti lah. Kadang-kadang kita punya handphone, kita dah set. Dia kalau yang pro punya tu, pro Muslim tu, dia 10 minit. Dia nak 10 minit, kita nak 10 minit ke 5 minit, saya tak jumpa lagi lah. 10 minit paling lewat. Dia dah bagi peringatan 10 minit lagi nak zuhur. Kan, kalau dikira 10 minit tu pergi buang air, kan, pergi ambil wudu. Kalau umur 30 dia laju lah. Kalau umur 50 slow lah. 10 minit tu cantik lah tu, kan. Umur 70 20 minit, kan. Pakai tongkat lagi, masuk bilik air lagi, kan. Dia dah set 20 minit, 30 minit, 10 minit, tengok umur. Wasa'a, dan bersegeralah dia untuk mengejar akhirat itu, sa'yaha, dengan sungguh-sungguh. Inilah di sini perkataan sa'yaha, sungguh, ikhlas, kan. Jadi perkataan ikhlas itu dalam pengetahuan kita tahu surah Al-Ikhlas, kan. Tak ada pun perkataan ikhlas dalam surah Al-Ikhlas, kan. Kita kata surah Kulhu, kan. Kalau orang Tanjung Karang, kalau kenduri meninggal, dia tak panggil kenduri tahlil, kan. Dia panggil kenduri kulhu. Kenduri kulhu, dia tak baca dia tak sebut kenduri Al-Ikhlas, kan. Kenduri tahlilan tak ada, dia sebut kenduri kulhu. Kulhu ni berapa? 100 kali, tuan-tuan. Dan kulhu aja, balik nasi ambeng lah. Dan sa'ya maknanya sungguh-sungguh ikhlas. Dan wahwa mu'min, maka dialah orang yang beriman. Barulah dikatakan orang yang beriman ini orang yang mendahulukan akhirat dan dunia. Dunia kejar juga, tapi akhirat itu diutamakan. Dan itu kalau dalam dululah khutbah Jumaat yang dulu yang lama, selalu disebut ayat, selalu itu yang dibaca, kan. Sekarang dah dipendek-pendekkan, ambil yang wajib, kan. Maknanya dalam wala tansa nasibaka minad dunya, kan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, kan. Wabtaghi fi'il madhi di situ, carilah, kan, peluang-peluang akhirat, peluang-peluang kesempatan akhirat, tapi jangan lupa habuan kamu di dunia, kan. Maka ini dikatakan mukmin. Faula, maka Allah Taala sebutkan di sini maka ta'kid, kan. Maka akibatnya, kesannya, orang yang mengejar akhirat, mengutamakan akhirat ini dengan ikhlasnya, dan dia digelar, dicop sebagai orang mukmin, maka akibatnya, kesannya, apa yang diperolehinya, kana lagi, dan kana lagi fi'il madhi di sini, sa'yu, usaha mereka itu, amal mereka itu, sa'yuhum, kan. Dia gandingkan tadi di cuma sa'yaha, yang ini sa'yuhum. Sa'yu maknanya usaha mereka, keikhlasan mereka tadi tu memang dia buat sungguh, hasil mahsul sendiri, dan tidak ada penyelewengan, tidak ada penipuan, tidak ada ceplak dan sebagainya, kan. Maka masykura, inilah orang yang terpuji, orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masykura, kan. Dia punya maf'ul isim maf'ulnya di sini masykura, bukan setakat dia yang bersyukur saja, dia beramal tu dah syukur, dan dia solat tu dah bersyukur. Maknanya amalan tu diterima, masykurah lah, makbulah, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini orang yang mengutamakan, dia nak untuk akhir, bukan setakat nak akhirat, tapi mendahulukan akhirat. Itu saya kadang susah dengan pelajar-pelajar Darul Quran ni. Kalau kamu menghafal, memang hafal senang, nak jaga susah.
Kan? Lagilah budak-budak lepas sains PM macam kamu ni. Dulu di MTS hafal, di SMK hafal, sekejap aja. Dia mix hafal. Saya pernah pergi mix. Angkatan 3 dah 16 juzuk, 17 juzuk. Dan pergi dalam syarat 10 juzuk aja, tapi dia advance sampai Darul Quran. Dah remaja kan, umur 19, umur dah 20 kan. Kalah dengan handphonenya, dengan nama kadang-kadang mak bapak punya, mak bapak halu tanya macam mana kan. Guru-gurunya halu macam itulah, pekik, marah lagi, peringatkan lagi. Pun ada juga yang gagal. Itulah, itu maknanya dari segi keikhlasan dan kesungguhannya. Ini maknanya yang ayat 19 ini, di sinilah ukurannya keikhlasan itu. Keikhlasan itu diukur pada kesegeraan dan kesegeraan. Kulla yang masing-masing dua-dua ni, golongan ini, nakkan dunia, nakkan akhirat ni, kedua-dua ni numidu. Kami apa kata? Kami bentangkan kan? Kami berikan, masing-masing diberikan kan? Dipanjangkan macam buruk mat, dipanjang, maknanya dihulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haula'i, mereka yang sebelum yang diniatkan dunia tadi, wa haula'i, dan orang yang diberikan akhirat yang tadi, min ata'i rabbik, keduanya diberikan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Ata'i rabbik, mudhaf ilaih, dan idafat di situ maknanya memang Allah Taala bagi kan. Nak dunia bagi, nak akhirat bagi. Dan ini kita di dunia. Allah Taala kurniakan. Siapa saja Allah Taala anugerahkan. Kan? Yang kata ada tengah ceramah-ceramah ujian sakit musibah kan. Covid ni kan, Covid-19 ni. Ada yang kata ujian, ada kata musibah, kan? Ada kata anugerah pun ada. Anugerah. Nah, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala pun ada. Bukan hadiah manusia. Bukan siba gangga hadiah kita, bukan. Dan ini pemberian daripada Allah Taala. Anugerah Allah Taala, ujian daripada Allah Taala. Di dua je. Kenapa Allah Ta'ala bagi COVID-19? Dua saja. Satu nak naikkan martabat seorang, satu lagi nak pelingkup orang. Dan lingkup ni maknanya habis janam orang ni. Kalau orang ni ingkar syiriknya, murtadnya, maksiatnya, Allah Ta'ala bagi tunai terus. Dan kalau orang yang beriman kena, Allah Ta'ala bagi menaikkan martabat. Itu anugerah. Itu sebenarnya hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk jauh mana dia sabar dalam rumah. Sabarlah rumah 3 bulan, 2 bulan. Siapa yang tak sabar? Betul-betul ujian, betul-betul musibah, betul-betul anugerah. Bila kita test budak-budak Al-Quran, apa kamu 2 bulan kamu buat? Kan? Test dengan online aja. Lintang bukang ayatnya. Apa yang kamu buat? Dan ini disiplin kamu betul-betul diuji oleh Allah Ta'ala. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Dan apa saja pemberian daripada Allah Tuhan kamu tidak terhalang, baik terhadap mukmin ke, baik kafir, berbakti ke, ataupun perkara yang maksiat ke sebagainya, itu semuanya rezeki, semuanya mahzura. Dan tidak ada halangan, tidak ada sekatan. Dan boleh buat hotel dalam laut, boleh buat maksiat di dunia apa setinggi-tinggi sebanyak-banyaknya. Ada yang datang minta
pencerahan, ustaz macam mana saya ni minum arak dah banyak dah, zina dah ramai dah, Allah Ta'ala ampunkan tak dosa saya kan. Saya boleh dengar ceramah Ustaz Azahir kata, boleh diampunkan kalau betul-betul ikhlas, taubat kan, tidak mengulangi, menyesal, Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Itu pengampunan banyak mana, pahala sebanyak mana, dosanya ada ke tidak, sebagainya itu serah pada Allah Ta'ala. Yang penting zahirnya kamu memohon keampunan, kamu memohon ampun dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Ini berdasarkan ayat ini. Dan Allah Ta'ala dah kata kalau dah nakkan akhirat dan wasa'ah dah bersungguh-sungguh, maka dia beriman pada Allah Ta'ala. Itulah tuan-tuan ni gambaran yang pertama berkaitan dengan apa ni, keikhlasan ini yang Allah Ta'ala gambarkan dengan sa'yun kan? Jadi sa'yun itu keikhlasan, dan sa'yun itu diterjemah di sini bersih hati, hati kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam kitab-kitab dan setengah kitab tasawuf, kitab akhlak ni dia mula dengan ikhlas, mula dengan bab hati kan? Hati kerana Allah, semua urusan jadi mudah kan? Hati jadi sabar, jadi hati tenang, hati redha dan ada 4 perkara: ikhlas dan sabar, redha, tawakal. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan segala perkara. Allahu Akbar. Jadi daripada ayat ini, kata pengarang Abu Lis Al-Samarqandi ini, seorang ulama tasawuf di Mesir ni, dari ayat keterangan ni nyatalah bahawa yang beramal kerana Allah, beramal kerana Allah, apa sajalah amalan tuan-tuan ya, hatta kutip batu pun kerana Allah Ta'ala, alih pun kerana Allah Ta'ala, alih ranting pun kerana Allah Ta'ala. Kadang alih kura-kura je orang berhenti sanggup alih kura-kura melintas kan? Alih kerbau tak boleh lah, kita kena ngelak lah kan? Kalau kita langgar, kita yang mati. Kerana Allah Ta'ala itu paling kecil lah kan, amalan kita, maka akan diterima kan? Sedang yang beramal tidak kerana Allah tidak akan diterima. Tak beramal tidak kerana Allah Ta'ala tidak akan diterima. Kita fahamlah hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah kerana perempuan ke kerana Islam kan? Kerana ikut Nabi, kerana berhijrah. Hijrah tinggal jahiliah, tinggal maksiat, tinggal berhala di Mekah tu, atau semata-mata aku nak pergi Madinah, nak jumpa mak aku, dah aku nak kahwin, dapatlah kan? Tapi tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dan hanya mendapat lelah dan susah semata-mata kan? Penat, kita rasa penat, kadang hati menyampah, bersumpah, hati merungut, hati jadi geram, lalas jadi hati jadi stres kan? Kalau hati ini duduk dididik sabar, hati ini sabar, dia sabar je, hati aku sabar je, sabar kan? Terima kan? Tak ada menyumpah, serampah, apa dan sebagainya tadi itu, menimbulkan ketekanan. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu hazzu min shaumihi illa al-ju'u wal 'atashu, wa rubba qaimin laisa lahu hazzun min qiyamihi illa as-sahru wan nasab. Rubba, ada kalanya kan, hampir kesemuanya tidak ada keuntungan, hazzu, tidak ada apa dapat kan, keuntungan, kelebihan, dapatan kan, min saumih, daripada puasanya, melainkan lapar dan dahaga kan. Sebab kata puasa tadi tidak ada kerana Allah kan, puasa kerana budak-budak lain lah, puasa kerana aiskrim, puasa kerana duit, itu lain lah
Kan kita lah. Nah, hati itulah main peranan kan. Kita tak nampak puasa kita je lah yang tahu. Isteri tak tahu kita puasa ke tak. Suami tak tahu kita puasa ke tidak. Kan bapak tak tahu anak puasa ke tidak. Kan kecuali Jais dah tangkap, tahulah dia tak puasa. Dan itu jelaslah. Yang ini kita tanda-tanda orang puasa tak ada. Kan yang tahunya Allah Ta'ala. Yang tahunya kita. Kan hatinya kita. Kalau puasanya tadi dan tidak ada keikhlasannya, maka kelaparan dan dahaga. Dan ramai juga orang yang solat qaimin, tidak ada apa yang untung, tidak ada apa yang dapat kecuali dan saharu as-saharu, berjaga malam saja. Kan tidak mendapat apa-apa daripada amalnya. Dan kalau dia cerita pada orang dan malam tadi punya aku dan budak mak rempit ni pukul 3 pagi dan Allah mayang pong mak rempit dan sebagainya. Jadi kalau disebut itu kerana nak menunjuk dia tahajud kan. Sembahyang sunat ni memang beza sikit dengan sembahyang fardu. Kan sembahyang fardu ni boleh riak. Kan sembahyang fardu ni boleh riak. Riak macam mana? Dah sampai masa sembahyang lah. Kan sembahyanglah kat mana? Ni baru ni virus sembahyang kat tepi jalan. Lorong kecemasan. Kan pun ada radio komen, oh ni riak dia kata. Kan jawab dengan Ustaz Fawaz, sembahyang fardu boleh riak sebab dah wajib. Nak bagi ingat pada orang. Kan bukan maksudnya riak tu nak tunjuk patut bagi tahu announce sebagainya. Tak, memang dah keluar, memang dah time-nya subuh. Lagilah subuh waktu singkat dengan maghrib tuan-tuan. Subuh dengan maghrib ni tak boleh nak kejar mana. Sikit sangat masanya. Kan itu bayanglah kat mana. Kan jadi kalau sembahyang sunat ni tak apa lagi. Kan kalau sembahyang kata sembahyang sunat maghrib tentunya tak ada pengajian. Kita tak nak sembahyang kat surau, sembahyang sunat boleh sembahyang kat rumah. Boleh sembahyang sunat tak ada masalah. Nak buat kat sini boleh pulang. Tapi kalau sembahyang fardu itu memang dia galak di masjid di surau. Tu nak riak lah tu. Memang aku nak sembahyang nak riak. Nak tunjuk kamu bagi ingat. Aduh, bagi peringatan pada kamu. Allah. Dan seorang ahli hikmat berkata, hikmat ni orang lebih bijaksana lah, apa yang disebut oleh Imam Abdullah Samarqand. Contoh orang yang beramal dengan riak atau sum'ah itu bagaikan orang yang keluar ke pasar dan mengisi kantongnya dengan batu, sehingga orang-orang yang melihat kantongnya semua berasa kagum dan berkata, alangkah penuhnya kantong wang orang itu, tetapi sama sekali tidak berguna baginya sebab tidak dapat dibelikan apa-apa, hanya semata-mata mendapat pujian orang-orang. Dan demikian pula orang yang beramal dengan riak sum'ah tidak ada pahalanya di akhirat. Ayat ini riak sum'ah ni begitu apa kata, lagi tinggi dia punya tidak ada keikhlasan itulah kan. Kerana nak nama ke, nak jawatan ke, apa saja amalannya kan, nak dapatkan ibuhan dunia semata-mata, ibarat kata isi batulah banyak-banyak tapi tidak ada nilainya kan. Itulah tuan-tuan. Dan bagaimana dalam surah Al-Furqan Allah Ta'ala sebutkan, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu aba'am mansura, dan kami periksa semua amal perbuatan mereka lalu kami jadikan debu yang berhamburan. Dan haba'a, debu, mansura, debu dah jadi kosong.
kan. Itu kalau kita amalan kita ni kerana manusia, kerana mak mertua, kerana pak mertua, kerana ketua, kerana orang, kerana dan sebagainya, itu yang disebutkan sebagai amalan yang jadi debu, kosong, kan. Kalau ada syirik, ya? Perbuatan itu, amalan itu ada syirik, solat itu ada syirik, bukan kerana Allah Ta'ala, kan. Tapi kalau kerana untuk memberikan satu ingatan, kan, satu peringatan, seperti mana-mana amalan sedekah, amalan zakat, ada masanya kita nak boleh untuk diberitahu pada orang, pada masyarakat. Dan ada masanya kita pun, ada masanya kita online aja lah, karena boleh online. Lagi tersuruk sebenarnya, lagi tersebar, kan. Terbukti amalan-amalan orang-orang yang terdahulu tidak kita ketahui pun, tapi bila dah meninggal, Masya Allah, khazanahnya banyak, dan kitabnya banyak, dan berkahnya banyak, dan pemberiannya cukup banyak. Dan jadi matinya, sebelum mati disebut namanya yang baik, lepas mati pun lagi disebut sampai beratus tahun, kan. Seperti mana kitab ni lah, boleh As-Samarqand ini, kan. Kitab yang jadi rujukan, jadi pengajian di Al-Azhar, dan kitab-kitab Ihya Ulumuddin contohnya, kan. Dah lama dah Imam Ghazali tak ada, lama dah meninggal. Tapi kitabnya dipakai, amalannya dipakai. Saya baca buku Raja Haji zaman beliau di Pulau Riau sana tu. Jadi itulah jadi kitab rujukan utama, kitab bacaan utama nak menguatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada masa itu. Wallahu a'lam bishawab. Setakat ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung dan perbahasan tentang ikhlas ini, berdasarkan kitab ini. Mudah-mudahan sedikit banyak memberikan manfaat kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiba wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.